Welcome Madam Syuranti. Thank you for join the meeting. Okay, so untuk IIUM, last week saya, Madam Syuranti, Madam Salina dan Madam Wan ada meeting dengan Prof Hazilah, Head of BBM punya program, dengan dia punya Head of Program Dean dengan Head of Program Dr. Raida. Okay, nanti Madam yang tambah ya kalau apa-apa yang saya terlepas info. Okay, so based on meeting hari tu, dia beritahu okay, welcome Madam Salina also, thank you very much join the meeting. Okay, so Waalaikumsalam. Orang IIM beritahu lepas diorang meeting peringkat akademik management department amat, and then dengan beberapa peringkat lagi lah kuliah off. So diorang tak boleh proceed. Okay, last time dia promise me that this program will be 3 years. Dia ikut try semester ini. But then lepas diorang ada meeting everything, so diorang tak boleh proceed dengan try semester because of the system IIUM akan jadi problem. So sistem IIUM adalah 2 long sem, 1 short sem. Okay, jadi diorang akan remain 4 tahun. Remain 4 tahun. Maknanya kalau kata masuk bulan Julai, diorang akan buat first intake untuk awak bulan Julai. Julai ni short sem, so awak akan ambil 2 subjek. And then next semester, next intake bulan 10, awak akan ambil 4 ataupun 5 subjek. And then dan seterusnya macam tu. Maknanya every time short semester 2 subjek, kalau long semester 4 hingga 5 subjek. Diorang tak boleh buat 3 tahun, maknanya pengajiannya akan jadi 4 tahun. Cuma apa yang Prof Rahida, Dr. Rahida kata, kalau student okey dengan result semua, mungkin dia orang boleh request untuk tambah subjek lah. Untuk tambah subjek. Okay, and then credit transfer, saya share sekejapnya. Credit transfer, saya baru dapat email. Okay, boleh nampak tak yang saya share ni? Boleh. Okay. Alright, yang saya share ni ini daripada IIUM yang lepas buat mapping. Okay, ada 5 subjek yang boleh di transfer. Pertama, Principle of Responsible Business. Saya rasa majoriti awak tak ambil lagi subjek ni, subjek sana. Boleh transfer yang diorang punya ni dengan Business Ethics. Okay, Strategic Management boleh credit transfer, tapi saya rasa ini pun subjek Fact Uni kan, jadi awak tak ambil lagi. Managing People at Work boleh transfer. Principle of Accounting and Finance dan juga Accounting Fundamental. So meaning that kalau ikut kat sini, 2 subjek ni je yang boleh credit transfer. Ini sahaja yang IIUM approve. Okay, so kalau yang ini 3 kredit, 336, maksudnya 120 tolak 6 kredit, so akan jadi 114. 114 untuk maknanya lebih 4 tahun lah, 4 tahun juga 4 tahun 9 semester lebih kurang. Okay. Yang ini subjek dekat bawah ni subjek-subjek yang tak boleh ditransfer kredit: social media marketing, social entrepreneurship, entrepreneur business planning, business simulation, management accounting 1, financial planning, business statistic. Ini semua tak menepati 80%. 80% similarity subjek diorang dengan content subjek diorang dengan content subjek kita. Okay, so ini sahajalah kalau dari segi credit transfer. Okay, and then tentang list pula, hari tu Dr. Rahida dah beritahu yang itu adalah selected, dah masuk.
Tapi rupanya Dr. Raidani dia sebab dia baru dekat tempat tu, so dia kata ada, bila dia dah meeting ada lagi proses. So senarai nama yang dia bagi tu sebenarnya adalah apa dia panggil, tapi saya share dengan awak, shortlisted yang eligible to apply, eligible to apply. So sekejap saya share. Sekejap ya. Okay. Sorry ya, awak cuma tahu nombor IC awak je lah ya. Okay, ini information yang dibagi. Nanti saya akan beritahu nama. Ini adalah eligible to apply. Maknanya yang bukan potential untuk masuk dalam list, belum lagi diberi offer. Yes, tak tahulah saya UIA ni macam mana dia punya sistem. Saya pun macam kejap cakap macam tu, kejap cakap macam ni kan. Tapi yelah, kena ikut lah sebab diorang ni diorang punya sistem dia macam tu. So kita terpaksa ikut, terpaksa akut. Okay, so sekarang ni kalau awak nampak yang warna merah-merah ni, ini adalah information yang diperlukan pula. Ya, macam contohnya yang pertama ni, dia nak result SPM pula, berapa, ada berapa kredit. Lepas tu subjek English, subjek Maths dapat berapa, IELTS dapat berapa. And then kalau yang merah ni CGPA masa STP daripada diploma, banyak lagi. Saya pun tak faham, hari tu kita dah submit semua, dia kata itu je yang diperlukan. Dan sekarang dia nak tengok pula current English result, current Maths result, maksudnya apa yang awak ambil masa degree. Ini yang saya, Madam Yan dengan Madam Salina kena dapatkan pula info ni ya, untuk submit pada diorang. Bila dah submit pada diorang, nanti barulah diorang akan buat lagi final selection. Ya, final selection. Okay, ada nama-nama yang ini, yang bawah ni semua. Okay, and then salah satu lagi dia punya requirement. Kalau awak tengok, dia pilih CGPA masa degree awak ni semuanya 2 lebih kurang dalam, dia tengok SPM juga dan juga pointer. Ya, pointer. Ada pointer yang 2.44, tak dapat juga. Dia, I'm not sure, sebab dia orang punya komiti ya, yang ada buat pemilihan ni. Okay, and then kalau bawah daripada tu pun dia tengok pula IELTS ya. IELTS kena 5.5 ya, 5.5 ataupun MUET band 3. Okay, so yang ini saya akan submit sebab hari ni IIC lockdown. Lockdown pula, IIC kena tutup because diorang nak sanitize, so semua tak boleh pergi masuk office dilarang. Jadi kita orang tak boleh nak dapatkan ada information ni, kena deal dengan ACAD because of the result SPM everything ya. So hopefully by tomorrow boleh pergi sekejap untuk submit semua. Okay, apa lagi? Madam Yan dengan Madam San, apa lagi yang kalau takut saya tertinggal? Kalau ada nak tanya soalan, setakat ni itulah yang saya boleh beritahu. Semester back to 4 years ya, credit transfer kalau ikut cuma 2 subjek. Okey, kecuali dia kata kalau subjek-subjek yang lain yang macam student daripada diploma DBA ya, yang ada yang mungkin boleh transfer, contohnya macam PPOM, Micro ataupun Makro kalau tak salah saya, yang itu awak kena apply bila dah masuk. Sebab UIA punya style dia bukan bagi lamsam macam tu, dia akan based on apa yang awak apply ya. Jadi
Mungkin yang mana daripada diploma tu mungkin ada lagi lah boleh transfer kredit. Cuma kena apply masa dah masuk. Okay, once senarai ni saya submit, saya submit and then diorang buat final selection, diorang akan keluarkan yang final list, itu baru dia akan keluarkan offer letter. Okay, sebab ini based on hari Khamis kita orang meeting, lepas tu hari Jumaat dia ada meeting lagi dengan deputy director. So Prof Faris ni dia kata screening tu kena careful sebab sebab dia takut awak tak boleh nak bawa, takut tak boleh nak bawa. Tapi saya confident je awak tak ada masalah pun bila you dah masuk as a student. So you study macam student lah, you dah UIA student, so you kena memang tough ke tak tough memang kena study, betul tak? Okay, alright, Madam Mia dengan student Madam Misal ada tak apa-apa lagi nak share? Ataupun awak nak tanya apa-apa boleh juga. Apa yang dia beritahu itu je lah. Dan diorang untuk tuition fee kalau local tu RM21,000 untuk tuition fee. Lepas tu dia ada online registration fee RM100, and then dia ada processing fee RM410, and then every semester dia ada recurrent fee RM202.50. Okay, recurrent fee ni kenapa ada? Kalau tidak dulu RM21,000 adalah memang tuition fee. Tapi sebab bila awak dia buat kelas weekdays still dia proceed lah. Maknanya awak akan ada satu group yang belajar macam student UIA, masuk kelas belajar weekdays, not weekend. So bila awak weekdays student, awak boleh apply untuk duduk dekat hostel. Lepas tu kalau macam sakit ke boleh guna kemudahan klinik tu yang recurrent fee RM202.50 setiap semester. Long sem, short sem dia tak charge. Maknanya kalau 4 tahun darab pengalaman. Screen saya je ke yang hitam? Madam share something ke? Saya share. Okay, saya dah stop kejap. Nampak tak? Tak Madam, saya ingat Madam yang tutup. Ya Allah, habis ni stop presenting ni saya share benda. Okay, awak nampak tak yang saya tanya. Okay, nampak tak yang mula-mula tadi yang senarai subjek yang dapat transfer kredit, dapat tengok tak? Dapat. Okay, yang kedua ya. Okay, ya Allah, tarik. Okay. Madam nak tanya semester dalam 1 tahun tu berapa? 3. Okay. Madam, Ya. yang 1 tahun 3 tu maknanya selama 4 tahun macam tu lah. 2 long sem, 1 short sem. Yes, betul. So macam IIC jugalah kan Madam? Cuma masa macam IIC diploma. IIC diploma. Betul. Sebab dia orang tak boleh tukar. Sebab bila kalau dia orang nak macam sebab Dr. Rahida ni dia baru, jadi dia tak faham sistem apa semua. Sebab tu yang dia plan nak buat, sebab dia nak bagi awak habis cepat sebenarnya. Tapi bila kita discuss dengan bahagian akademik apa semua, sebab sistem yang macam kita lah, IIC ada CMS kan. Tapi dekat IIC ni kita boleh je tukar sistem tu. Bila kat uni dia ada semester asing, bila diploma dengan certificate semester asing, condition dia ada semester lain. Tapi sebab UIA ni tak, dia standardiskan semua. So maknanya kena ikut UIA. Tak lagi. Tak share Madam, yang dalam list tadi tu yang CGPA tu, is it requirement or bagaimana? Tak tahulah yang CGPA yang ni, maknanya yang senarai nama dekat atas ni yang eligible to apply, yang untuk diorang nak masukkan dalam shortlisted. Yang ni ada, dia kata dia ambil 2.5 ke atas, tapi ada juga yang ni 2.44. Tapi mungkin because of IELTS, ada yang 2.44 dekat bawah ni tak dapat, tapi because of IELTS pun. So meaning that kalau awak betul-betul nak masuk, awak kena yang mana IELTS tak cukup 5.5 tu memang kena ambil dulu. Nanti sebab tu saya perlukan awak punya confirmation ya, sama ada betul-betul awak nak masuk UIA. So yang mana belum lagi IELTS 5.5, saya kena arrange sama ada awak nak buat sendiri ataupun nak saya arrange pun boleh. Tapi kalau terpulang
tapi IELTS lah, sebab kalau MUET dah tutup untuk bulan 6. Dia punya tutup pendaftaran bulan 3 hari tu. So awak tak sempat nak ambil. Because this is entry requirement. Maksudnya bila nak ambil, mesti kena, nak masuk mesti ada entry requirement. Mesti kena ada IELTS. Okay. Ini senarai ni. Yang merah-merah ni info yang diperlukan. Nampak tak? Nampak ni? So scroll belah-belah madam. Scroll pelan-pelan. Ini saya kecilkan sikit. Nak tengok ayah ni pasport dengan apa, IC. Madam, yang ni based on our degree result atau diploma? Yang CGPA degree. This one degree. But they also look at for your SPM. Kalau awak tengok kat sini kan, kolom SPM ni pun ada juga. Macam ni. So SPM tak ada, dia ada diploma. Ni saya pasal lagi raya punya. Sorry madam, yang madam kata dia guna CGPA degree ya? Yang ni list kat sini ni CGPA degree. Tapi saya punya kat situ diploma punya. Tak, ini yang mana highest qualification ni, yang ini CGPA degree. Yang awak apa, diploma punya dia ambil? CGPA diploma? Betul. CGPA yang dia letak tu tak sama dengan saya punya tu. Saya rasa ni CGPA, CGPA diploma apa? Saya punya pun diploma tu. Diploma ya? Tapi ni Foundation in Arts. Foundation in Arts ada CGPA kan? Cuma ya. SCP pun ada juga kan? Tak lah, nanti saya check lagi. Foundation ada CGPA. Yelah betul. Saya tanya. Sebab benda ni information ni pun dia orang yang minta kan? CGPA highest qualification apa? Yang highest qualification apa maksud dia madam? Maksudnya awak masuk ke degree tu dengan apa? Macam ni ada yang foundation, ada daripada diploma apa, multimedia, diploma business, ada daripada STPM. Tamhidi Science and Technology ni saya rasa ni foundation ni. Ini pun foundation tapi ini mesti lain. Information yang highest qualification dengan CGPA tu saya tengok satunya yang salah. Ya, nanti saya check balik. Saya tengok balik ya, saya tanya ke dia orang. Check. Nanti PM saya ya. Alright. So, ini yang ini current status. Ini CGPA dekat fact ini. Betul lah. Ini CGPA, diploma ataupun masa foundation ataupun masa STP. Yang ini adalah CGPA masa degree. Yang last. So nanti kami kena tengok pula result English macam mana pula. Dapat apa, sebab diorang ni very concern pasal calculation dan juga English. Sebab UIA kan. Okay. Yang dua hujung tu tadi madam, kiranya macam akan ada test ke macam mana tu? Tak, yang ini yang apa yang awak dah ambil masa degree. Oh, okay. Saya dengan madam salahkan check tadi. Apa subjek macam awak dah ambil apa, public speaking ke kan, English, apa tu semua kita orang kena list lah pula. Madam. Ya. Kalau masa degree saya tak ambil, macam ada subjek yang kira-kira lagi, macam mana? Tak apa, sebab nanti awak memang kena ambil balik pun. Masa ni untuk result tulis tak ada lah, sebab awak tak ambil lagi kan.
Nanti kami akan check awak punya transkrip. Ada soalan tak? Awak rasa macam mana? Sebab awak semalam malam tadi saya ada meeting dengan CEO juga. So CEO kata kalau untuk ni student kena buat keputusan untuk confirm ke apa. Lepas tu nanti baru kita akan sambil tu kita proceed lah dengan UAE ni, ya, apa benda yang dia ni, dan diorang tak akan buat briefing selagi diorang tak dapat beberapa info lagi pasal tuition fee ke apa ke, itu dia dengan apa benda lagi tak. So nanti baru dia akan dah keluar final list tu yang confirm, baru dia kata dia akan buat briefing dengan student. Tapi part IIC, part saya dengan SFU, kami tak boleh nak tunggu lama sebab pihak KPT dah minta benda tu, dah minta dokumen, ya. Jadi kena hantar juga. Sebenarnya kita orang plan ni nak hantar hari ni, ya, nak hantar hari ni sebab info tu dah tak banyak dah, cuma tunggu awak punya consent. Cuma itulah, awak kena buat keputusan dah. So yang 4 tahun tu memang dah fix lah madam, diorang takkan tukar. Ya, diorang takkan tukar. Tapi beza dia madam, macam contoh dekat ISC pun kita try semester ambil 4-5 paling teruk pun ambil 6 subjek. Sana masa short semester tu kan maksimum 2, tak boleh ke macam request diorang ambil lagi ke macam 3-4? Sebab concern Dr. Reda, awak baru masuk, jadi awak akan buat 2 dulu sebab short semester nak bagi familiar. Dan bila semester kedua tu dia kata mungkin 4+1. 4 adalah subjek yang semua student ambil, plus 1 tu kalau ada student yang dapat transfer credit. Tapi saya rasa mungkin 1 semester 2 semester tu lah yang transfer credit tu. Lepas tu nanti awak boleh request, tapi awak kena request by group. Sebab awak ni satu group, awak akan ambil subjek yang sama, maksudnya satu group sampailah awak grad. So awak tak akan join group lain. Kecuali katalah, na'udzubillah, katalah kalau ada student fail satu subjek, so dia akan ambil, maksudnya contohlah semester tu dia ambil 4 subjek ataupun 5. Dia fail satu subjek sem lepas, so satu subjek yang dia nak repeat tu dia akan repeat last weekend. Maknanya untuk semester tu dia ada kelas weekdays dan weekend lah untuk repeat balik. Jadi dia tak akan ketinggalan lah dengan kawan-kawan. Boleh nak tambah tapi semua by group, based on discussion dengan orang sana. So awak rasa macam mana? Adila, macam mana Adila? Ni time sampai bila madam? Hari ni hari Selasa, saya masuk baru cuti lah kan, cuti. Madam San, macam mana Madam San? Kita kelas, esok lusa kita nak submit dulu dekat ACAT. Awak perlukan berapa hari? 2 hari? 3 hari? 3 kot madam. 3. Kita raya hari apa? Lah sedihnya. Raya hari Khamis. Oh, okey. Sebenarnya keputusan tu pagi raya ke apa? Kan, nak buat. Awak macam ni lah, dalam minggu ni awak buat keputusan, awak submit consent letter. Sebab kalau ni pun kami tak boleh nak proceed juga kalau kata last hari Rabu pun kalau college pun half day. Jadi raya maknanya hari Isnin tu lah masuk kerja balik, kita orang proses lah terus. Mana awak submit sebelum minggu depan, sebelum hari submit lah hari Jumaat ke macam tu, boleh? Paling lewat. Sebab tahu nak bincang dengan family lagi apa semua kan. Dan awak pun kena tengok jugalah dia punya pro and cons lah sekarang ni untuk buat pilihan. Kejap ya sayang, sebut sikit lagu tu. Thank you. Awak kena tengok apa prioriti awak. Kalau awak still proceed dengan UAE dengan 4 tahun semua tak ada masalah, awak okey, so boleh proceed.
Ya, tapi kalau awak rasa berbelah bagi, 4 tahun dan ni kan kat sini ni macam ni, awak fikir betul-betul, letakkan prioriti apa yang awak nak sebenarnya. Awak nak public university, prestige, ya, at least bila awak grad, at least orang kata pengganti pada federation tu awak UIA. Ya, awak buat dulu sebab senarai nama, awak pilih dulu sebab senarai nama ni pun belum finalize lagi, tapi tak apa, you just submit. Nanti saya akan deal dengan orang sana lah, untuk kami pun kena hantar secepat mungkin senarai nama tu, so kita buat serentak. Awak submit, kami pun submit ke sana, so bila keluar tu nanti apa-apa nanti saya akan inform personally lah. Dah, semua senyap. Dia rasa macam mana ni? Alah, kesian lah. Awak semua okey ke tak okey ni? Tak berapa lah medium. Dia Tak sebab berapa. 4 tahun tu lah. Betul. 4 tahun tu problem lah. Tak apalah, saya ambil Uni Razak kot. Nanti awak bincang-bincang lah. Sebab awak bincang-bincang tengok macam mana, ya. Nanti itulah saya kata, ikut apa awak punya prioriti. Ya, apa awak punya prioriti. Madam, Ya, Cik. memang Madam punya consulator yang sebelum, maknanya kami kan Madam hold dulu kan consulator. Yang kita orang yang dah hantar consulator tu memang mostly semua pilih Uni Razak ataupun dah memang Madam jangka semua akan masuk ke Uni Razak? Saya taklah jangka, ada juga yang pilih tempat lain. Bukan majoriti ke? Tapi majoriti Uni Razak. Oh, okay. Dan yang Uni Razak ni pun yang mana datang kalau awak daripada diploma DBA untuk business dan juga accounting, BIA untuk yang subjek course program accounting tu, saya dah submit juga ke Uni Razak, nak tengok yang mana satu transfer credit yang lebih banyak dapat, sama ada horizontal degree ke degree ataupun vertical diploma ke degree. Itu pun orang Uni Razak tengah buat juga. And then dia pun dah request awak semua balance fee dekat IIC berapa, sebab dia orang nak masukkan dalam surat lah, dalam agreement lah, maknanya ini yang dia orang agree, yang awak perlu bayar, sebab apa yang dijanjikan semua tu kita minta dalam black and white. Medium, kelas dekat Uni Razak tu kan, dia online ke fizikal? Online, setakat ni online, mana-mana pun online lagi sebab government tak keluarkan instruction lagi, so memang kena online. Weekdays lah. Weekdays. Alright. Madam, kiranya macam pembayaran PTPTN, kira kalau masuk semester baru dia bayar untuk pembayaran semester lepas, betul tak? Betul. Jadi kalau macam contoh yang dah enroll universiti contoh Uni Razak UIA Julai ni, so pembayaran dia akan bersambung lah ke dia terus burn? Yang itu saya tak tahu macam mana, sebab proses kan, sebab macam sekarang ni awak tak ada subjek. Kalau ikut bila tak ada subjek, jadi college tak boleh nak hantar. Tapi kalau kita dapat settlekan semua tu sebelum buka semester baru, maksudnya sebelum awak habis semester ni lah, bulan 7, kita sepatutnya Fact Uni habis 17 bulan 7. Kalau kita settlekan semua ni dan dapat approval daripada KPT before Julai tu, saya rasa tak ada masalah kot. Yang itu pun kita nak saya dah discuss dengan orang yang in charge bahagian PTPTN juga, dan dia perlukan surat KPT tu dulu, baru dia orang akan bawa ke PTPTN. Okey. Okay, lagi Syafizan, kakak tak join? Tak, madam. Ya, Syafizan macam mana? Rasa macam mana? Okey je kot. Okey. Baru. Betul, kalau yang first sem, second sem tu okey, boleh proceed dengan UIA. Yes, ma'am. Ganesh macam mana? Kena fikir dulu. Tapi Ganesh pun Madam. berapa sem? Ya. Saya nak tanya. Contoh macam kalau saya tak nak ambil Uni Razak ke UIA ke, dan saya pilih macam
tempat lain tapi sendirilah. Mira faham tak macam mana? Macam tu kan? Faham. So PTPTN tu dia akan stop ke atau macam mana? Kalau ikutkan bila awak arrange sendiri, so kita tak boleh nak submit benda tu sekaligus dalam group. Sebab awak kena arrange sendiri. Jadi kalau ikutkan PTPTN tu awak kena stop, bayar dulu amount tu and then buka akaun baru. Itu kalau ikut yang saya faham lah. Oh, kena settlekan degree yang sekarang dulu kan? Yes, betul. Tu jadi leceh tu. Tak boleh nak claim apa-apa ke madam daripada IIC? Yang itulah kena tunggu submission semua, berapa record yang ada semua tu, yang itu yang diorang akan bawa ke board dulu. Saya tak tahu macam mana. Sebab tu nak tunggu apa yang student choose dulu kan. So dia nak tengok apa course yang incur ke apa benda. Dari situ nanti baru diorang akan bawa ke board. Itu saya tak berani nak cakap apa-apa lah sebab itu top management punya ni kan. Kalau macam uni, contohlah kalau UIA macam saya kata tadi 21,000 yuran untuk local. Lepas tu yang ini memang daripada PTN lah kan, awak akan bayar. Cuma yang saya kata itulah online registration. Actually online registration ni kalau nama awak dah finalize dalam hujung bulan ni dah boleh register sebenarnya. Cuma saya kata dekat UIA, kita prosedur dia lain saya kata. Sebab kita kena perlukan approval daripada KPT. Cuma dia dah boleh register. UIA dia dah boleh register. Dia nak suruh register cuma sebab dia tak faham yang kita punya konsep ni, kita kena kita kena submit pada KPT dulu. Tapi saya akan discuss baliklah dengan diorang macam mana kalau kata benda tu lambat ke, tapi before Julai lah untuk awak register. Online je pun dia tak complicated sangat. Jadi online tadi saya kata RM100 and then registration processing fee 410 tu lamsam lah awak kena bayar. Ini bayar ke UIA and then recurrent fee tu lah RM202 per semester, long semester. Short semester tak perlu bayar recurrent fee. Tapi awak boleh, ni lah dia punya facilities awak boleh guna semualah. Dia punya stadium ke, dia punya gym ke, kompleks sukan ke, everything because you are like full time student. Itu yang dia brief kat saya lah. Kalau macam Uni Razak, katalah contoh apa yang dijanjikan, katalah dekat IIC awak ada balance lagi 60 kredit contoh 60 kredit. So 60 kredit darab dengan 350, 60 darab 350 dia akan jadi 21,000 contoh balance awak sepatutnya lah kalau habis study Fact Uni dekat IIC 21,000. Tapi kalau dekat Uni Razak, katalah awak ada, of course Uni Razak awak kena tambah 1 ataupun 2 semester lagi lah. Tapi Uni Razak apa yang saya kira hari tu, apa yang dikira hari tu adalah berdasarkan dalam 14 kredit satu semester. Meaning that kalau awak nak habis cepat, awak boleh tambah because Uni Razak ni dia awak boleh join juga kelas-kelas lain. Mungkin first semester tu je tak boleh tak join kelas lain, dia akan buat special. Tapi lepas tu sebab dia ada kelas banyak, awak boleh join kelas-kelas lain, awak boleh request untuk bawa subjek lebih. So katalah dekat Uni Razak patut yuran tu awak kena bayar dalam 27,000. Dekat IIC sepatutnya 21. Jadi kat Uni Razak 27,000. Semua yang processing fee ke apa fee semua dia dah waive. So dia akan ikut yuran IIC. Kalau IIC balance ada 21,000, 21,000 lah yang awak kena bayar dekat Jepun. Kalau Unita pun yuran dia murah juga, lebih murah daripada Uni Razak. Tapi dia akan jadi lebih sikit daripada IIC dan diorang tak absorb balance tu, maksudnya apa yang ada tu awak kena top up dan dia ada beberapa fee yang awak kena bayar. Kalau CTU saya tak advise because hari tu bila saya dah discuss balik dengan beberapa orang dan juga MQA, bila dia buat bagi pihak dia tak ada masalah, dia boleh buat transfer
semester ke semester, meaning that kalau dekat IIC you ada balance 4 semester, you sambung lagi 4 semester dekat CTU. Tapi saya tak nak nanti bila berlaku pihak MPA datang check ke apa ke, benda tu problem. Because setakat ni yang MPA benarkan adalah horizontal ataupun vertical mapping. Maknanya daripada degree ke degree ataupun diploma ke degree. Dia tak ada yang semester-semester sambung macam tu. Sebab saya tak tahu macam mana dia nak lepaskan awak punya yang credit transfer tu macam mana. So ada 2 orang yang apply yang kata nak masuk CTU because of the semester. Memang yuran dia pun murah sebab tinggal berapa balance. Tapi saya takut nanti student akan ada problem dengan MPA. Kalau MPA tak check mungkin tak ada masalah, tapi kalau MPA check takut nanti ada problem. So saya tak nak, sebab bila awak dah register ke tempat tu, IIC dah tak boleh campur tangan. Awak dah jadi anak dia orang. Jadi apa-apa yang berlaku kami susah dah. Itu je. Mungkin agreement dia dengan kita okey, tak ada masalah. Itu yang dipersetujui, dia bagi intern letter pada kita. Tapi takut internal nanti bila awak dah masuk sana sebelum nak grad, dia pun ada check daripada MTA ke apa benda, takut ada problem kemudian hari ya. So saya tak nak itu berlaku pada awak semua. Madam, so UIA tu memang duration dia 4 tahun tu tak boleh kurangkan langsung lah? Cuma itulah macam saya katalah, kalau kata paling-paling tidak pun dia boleh jimat 1 semester je lah. Kalau kata dua subjek transfer, lepas tu nanti kalau macam awak daripada diploma IIC ke ada subjek yang boleh transfer, so boleh request untuk transfer. Dan kalau kata Dr. Wahida ni yang head of program dia, macam awak semua request, okay kita nak bawa 5 subjek contohnya, tapi you kena show you punya performance dulu lah, you punya CGPA for the first semester tu okay, diorang confident, diorang akan allow mungkin ambil 5 subjek. This is for long sem lah? Kalau short sem 2, tapi kalau 2 pun mungkin boleh request 3, tapi dia dengan semua setuju. Ataupun saya tak tahu, mungkin bila dah masuk nanti mungkin boleh juga buat, kalau awak nak bawa lebih tu awak boleh tak tahulah yang weekend class tu, orang malam saya tak berani nak cakap lah kan sebab tu orang punya. Tapi mungkin lah bila dah masuk nanti discuss dengan ni, awak bagi idea mungkin lah diorang ni. So ini first time diorang nak buat special semester ni dengan IIC macam ni. Jadi diorang pun tak nampak lagi macam mana kan. Sorry madam ganggu. Okay. Short semester UIA berapa bulan 2 bulan, sama macam diploma IIC. Dia bulan 7 sampai bulan 9, bulan 10 tu dah start semester baru, long sem. 2 semester, long sem 4 UIA. Dia lebih kurang short sem tu 8 minggu kelas, kalau long sem tu 14 minggu. So kalau short sem nak tambah subjek pun 4 subjek tu 2 bulan kena belajar, kena ni lah, pack lah. Yes. Lepas tu weekday class tu madam, kiranya kalau kita request weekend pun boleh lah maksudnya kira. Itu saya kata macam yang Hanifan tu okay. Subjek tu pada dia lah, yang dia beritahu kalau student fail subjek kan, so dia boleh repeat untuk ambil kelas weekend. Okay, faham. Okay, so ada lagi, kita ada 2 malam lagi, malam Ramadan yang mulia ni. Awak buat solat istikharah ya, doa betul-betul minta Allah bagi petunjuk lah pada awak ya, mana yang terbaik ya, mana yang terbaik. Saya pun tak tahu dah nak cakap macam mana kan, lagipun saya tak tahu apa yang awak punya priority apa semua ya. Minta Allah yang pilihkan untuk awak ya, yang mana yang terbaik, yang Allah kata terbaik untuk awak, bukan yang awak rasa terbaik untuk awak ya. Biar Allah gerakkan hati awak untuk pilih yang mana. So okey lah, saya bagi sampai hari Jumaat lah ya. Hari Jumaat nanti email dekat form grad, because nanti Madam Salina yang akan compilekan everything. Hari tu pun kita dah print semua dah ya. So kita nak compile everything and then kita nak pecahkan lah ikut institution yang awak pilih. So senarai nama tu pun kita akan bagi ke KPT dan juga kepada institution. Sebab dekat institution tu kita nak dia keluarkan memorandum of agreement, apa yang diorang agree, apa yang nak bagi pada awak, apa yang dia waive semua tu kena letak in written. So at least bila awak masuk esok tak ada masalah dah
Kan kalau dia kata, oh ni awak kena bayar ni, no, based on this agreement dengan IIC, this is what the student need to pay. Itu je. Itu lah yang saya punya concern dengan regarding apa Unirazak Media. Macam dia setuju semua benda macam ikut IIC punya flow. Lepas tu takut masa dah travel journey tu baru ada masalah tu, masalah ni baru. Tak, sebelum kita hantar awak ke sana tu memang kena ada, memang kita akan minta agreement lah. Dia akan keluarkan agreement. Apa yang dia janji semua tu akan ada in written. Okey. Termasuklah berapa yuran apa, sebab tu dia minta banyak-banyak institusi Unirazak yang dah minta berapa apa balance student nak kena bayar. Madam. Ya Lia. Unirazak tu kan macam dia cakap kita boleh tambah subjek kan. Okay, so kalau kita tambah subjek then kita punya SEM tu boleh boleh kurangkan ke? Boleh. Sebab apa yang Unirazak bagi tu, kejap ya, saya share sekejap. Yang saya request DBF tu madam dah ni kiranya dah submit Oh dah. Okay, thank you madam. Okay, welcome. Ramai yang student BCA pun yang ada DIA kan pun sama juga, dia minta submit, saya submit dah. Kejap Unirazak. Madam, kalau Unirazak start bila Unirazak kalau ikut, kalau proses kat KPT cepat, dia bulan 5 dia boleh buat untuk kita. Kalau 5 tak sempat, bulan 6 pun boleh. Normal semester dia bulan 7. So dia memang boleh buat khas untuk kita, untuk IIC student. Kejap saya tengok apa jadi Madam. Ya. Saya kurang faham yang tadi ada seorang tanya pasal tambah subjek tu. Is it like tak payah tambah satu semester lagi kalau like satu SEM yang kami ambil itu, kami tambahkan subjek menjadi macam 2 kali ganda lagi banyak daripada usual. Macam tu ke? Bukan. Maksudnya kalau dia offer, katalah awak ambil 4 subjek. Dia offer 4 kalau ikut program structure, study plan dia 4. Tapi awak boleh request nak tambah 1 lagi, 5 ataupun 2, 6. Maksudnya dia tak boleh lebih daripada 20 kredit. Maknanya tak boleh lebih daripada 20 kredit lah. So, kalau every SEM kita orang buat macam tu, kemungkinan tu kita orang akan habis lebih awal lah. I mean like sama. Yes, betul. Okay. Betul. Sekejap saya tunjuk yang ni Nampak tak yang saya share ni? Nampak madam. Okey. Alright, ini yang Unirazak. Okey, contohnya dekat atas ni semua yang ni credit transfer. Kalau ikut total program fee dia memang 60,000 kan kalau ikut, tapi awak jangan tengok yang itu. Ini international, sorry, ini local. Local dia punya fee dia 40,500. Credit transfer, fee, processing, registration semua tak perlu. Yang ini, yang 40,500 ni termasuk semua. So dia akan charge awak cost fee ni sahaja 36,950. Semester fee I'm not sure. Ini kena tengok ke? Bukan. Semester fee ni adalah bila dia bahagi, sebab Unirazak punya sistem dia ikut semester punya. Macam ni. Ini ke? Ini. Okey. Maksudnya ini registration yang 100 semua tak ada. Maksudnya kalau semester pertama 5,500. Semester kedua, semester ketiga inilah dia ada kiraan dia. Dia punya tuition fee dia. So nanti yang itu dia akan kirakan untuk awak lah. Okey, katalah contoh dekat sini. Contoh Arjun. Arjun credit hour 120. Kalau tengok kredit exempted 44. So kredit yang kena ambil dekat sana 120 tolak 44 76. Dan kalau awak tengok sini total semester 6 semester termasuk internship, termasuk internship 6 bulan. Maknanya kelas awak 5 semester sahaja. Okey, kalau kata internship dia berapa kredit UM ni?
Madam, exempted semua ni degree punya kan yang current undergoing kita? Yes, itu Okay, degree. madam. Belum campur diploma lagi? Belum. Alright. Sekejap saya nak tengok. Kalau Bachelor of Management Company, sekejap ya, ini banyak sangat folder ni. Okay, katalah Bachelor Management ni dia punya industry training dia 10 kredit. Okay, awak nampak yang saya share tadi? Nampak Nampak tak? Yang atas tadi kan? Yang BOM ni. Okay, yang saya tengah gerakkan ni, nampak tak? Nampak dia. Okay, so katalah balance 76 76. Tolak praktikal 10. So dia akan jadi 66. 66 ni kalau kita bahagikan dengan 5, 66 bahagi dengan 5, dia lebih kurang dalam 13.2. Maksudnya dalam 13 kredit. 13 kredit. Maknanya satu semester dia kira lebih kurang 13 hingga 14 kredit. So awak boleh ambil lebih lah. Kalau tu awak boleh ambil dalam 16 ke 18 ke. So maknanya 6 subjek. So boleh, maknanya semester akan boleh kurang lagi. Faham tak? Faham. Saya ulang balik. 76 kredit ni, tolak 10 ni adalah internship, practical training. So 76 tolak internship 66. 66 kredit balance bahagikan dengan 5 semester je lah, bukan 6 semester sebab dah tolak 1 untuk PT. So bahagi dengan 5 dapat 13.2. Maknanya 13. Maknanya satu semester dia kira lebih kurang 13 kredit. So 13 kredit tu kira sikit lah dalam 4 subjek pada 3-12 kan. Jadi awak boleh request untuk ambil lebih lagi lah. Maknanya boleh ambil 6 subjek, 6.3, 18. So kalau every sem 2 subjek, 3 subjek lebih awak boleh bawa. So semester akan berkurang lagi lah. Apa lagi soalan? Madam, dia punya fees? Dia punya fees, okay. Dia punya fees macam saya kata tadi, kalau ikut katalah syafaat. Nampak tak? Syafaat punya nama kat mana, nombor berapa? Ni ya Allah, ni demi mata. Okey, syafaat. Kalau ikut 31,500. 31,500. Okey, katalah dekat IIC awak dah ambil berapa syafaat? Kalau saya cek CMS, total madam finance yang berapa kredit yang awak dah ambil? Apa saya buka sistem dah. Sekejap saya buka. Total credit hours dah ambil tu 26 kan madam tu dalam list? Itu yang itu subjek sana. Itu yang subjek Unirazak yang awak kena ambil. Okey, katalah sini saya tengok untuk syafaat Syafaat awak dah complete. Kalau ikut earn, credit earn 39. So 120 tolak 39 akan jadi balance 81. 81 darab dengan 350. 81 darab 350. So ada 28,350. 28,350. Kalau dekat Unirazak 31,500. Ni yang syafaat akan bayar. Kalau dekat IIC lebih kurang ini estimate 28,350. Jadi syafaat tak perlu bayar 31,500 ni. Bayar 28,350. Apa yang perlu bayar dekat IIC.
Okay, saya ada buat calculation. Balance dia macam mana kata? Balance tu tak ada balance lah, maksudnya tak payah bayar dah apa-apa lebihan. By right, kalau tadi 31,500 tolak dengan 28,000, sekejap. 31500 tolak 28350. So akan ada balance 3150. Sepatutnya kena bayar kat Uni Razak kan? Tapi Uni Razak absorb benda tu. Dia tak charge. Ya madam. Boleh percaya ke? Itulah saya minta dia orang akan buat agreement. Kalau tidak saya pun tak bagi kan. Sebelum kita nak hantar awak, macam saya katalah, sebelum nak bagi dekat awak tu memang kita akan dapatkan dia punya agreement tu, dia akan bagi setiap satu student. Kita tak nak benda tu main-main kan. Sebab kita dah bagi student, diorang dah tak payah buat marketing dah kalau ikutkan. Jadi diorang kena ada something lah. Orang kata win-win situation lah pada student saya ni. Sekejap saya nak tunjuk contoh yang saya dah kira. Okay, boleh nampak tak yang saya share ni? Nampak betul. Okay, alright. Ini katalah student, contohnya dekat IIC, yang atas ni IIC, total credit kena ambil 120. Credit earn dia dah ambil 47. So, credit balance dekat IIC 75 credit hour. So, kalau ikut dekat IIC, semester balance dia 5. So, fee, kalau kita nak estimate lah, 73 kredit darab dengan 350, satu kredit, so 25,550. Okay, kalau Unita, saya buat comparison dulu lah. Unita dapat kredit transfer 21. So kena ada balance lagi 99, dia akan jadi 7 semester. Fee Unita, dia dah kira tau, individual semua dia dah kira. Saya ada fee yang dia orang charge kepada awak, semua saya ada. So 29,269. Kalau ikut, dia mahal sikit lah daripada IIC. Cuma dia ada semester fee 220. Yang ini memang dia macam recurrent fee UIA tadi. So kalau ada 7 semester darab dengan 7 semester, so ada total 1540. Yang ini dia orang tak waive. Jadi total dia adalah okay, saya salah kira. 29,269 tambah dengan 1540, sudah akan jadi 30,809. 30,809. Okay. Kalau dekat Uni Razak dapat transfer katalah 32, so credit balance 88, semester balance 6. Maknanya kalau dekat IIC tadi 5 tambah 1 semester. So fee yang dia charge 27,000. Okay. Semua other fees dia dah waive. So kalau ikut kena bayar 27,000. Tapi because dia apa yang dia promise, dia ikut charge IIC. So IIC tadi 25,550. So student tak akan bayar 27,000, dia akan bayar 25,550. Uni Razak will follow balance from IIC fees. Okay, ada soalan? Tak ada media so far. Kalau media punya advice apa? Kalau compare dua-dua Uni Razak, UIA, dua-dua pros and cons. Saya nak advice ya. Okay, so kalau saya nak advice pun saya kata kena tengok priority pada student. Kalau kata student saya memang dia nak something yang orang kata compare, orang kata at least bila terlepas federation dapat something universiti yang replacement tu lebih baik, IIUM. Itu tak dinafikan lah, IIUM. Tapi kalau kata student rasa macam, you guys rasa macam tak berbaloi nak dekat IIUM walaupun dia ni berprestige, tapi sebab nak kena jadi 4 tahun balik, sebab you fikir pada duration, ya, so ambil Uni Razak.
contoh, ataupun Unita. Tapi antara Unita dengan Unirazak, dua-dua tu okey, bagus. Cuma fee lebih tu dekat Unita. Tu je, mana kena bayar lebih. So kalau nak go for tambah semester sikit, yuran lebih kurang macam IIC, go for Unirazak. So saya tak boleh nak cakap this is the best, no. Sebab setiap orang tu tak sama. Ya, macam ada yang kata tak kisahlah sebab saya baru je first semester, so go for IIM. Sebab benda tu bukan senang nak dapat masuk. Ya, tapi kalau macam awak dah tinggal katalah lagi 3 semester subjek dengan 1 semester lagi untuk praktikal, maknanya 4 semester. 4 semester ni dalam setahun 8 bulan contohnya, and then you go to IIUM 4 tahun, meaning that berapa lama masa bazir. So benda-benda itu kena tengok jugalah dengan you punya family punya constraint ke, concern macam mana. Ada yang macam tak boleh lah madam, saya dah nak kahwin ni, okay kan. Tapi sebenarnya kalau nak kahwin pun boleh nak belajar kan. Cuma ialah of course lah commitment. But then tu kena tengok. Sebab tu saya tak boleh nak advise, okay you should go here, you should choose this one. Because it depends on your priority. Tapi madam, yang IIUM tu nama belum finalize. Betul. Yang tu pun satu lagi lah. Sebab madam kata Jumaat. Tak apa, awak submit je dekat saya akan submit juga nama tu. So maknanya serentak lah. In case kalau kata yang awak pilih, contoh awak pilih UIA, tiba-tiba nama awak tak ada dalam tu, alhamdulillah. So still ada masa lagi untuk tukar. Sebab 1-2 case kan, so kita boleh tukar lagi. Madam, UIA tu memang dia tak boleh nak consider ke dekat student yang memang dah nak habis semester kat AIC? Memang tak boleh. Dia public university memang macam tu. Dia memang ikut dia je. Ikut dia je. Dah try discuss dengan dia orang lah. Dah. Even yang mana IELTS dapat band 5 pun dia tak boleh nak consider untuk ini. Dia kata 5.5. Sebab asalnya memang 6. Asal 6 dia dah kurangkan kepada 5.5. So tak boleh nak kurang. Macam start balik dah tu madam. Saya memang nak ambil tapi fikir lama sangat. Macam tak balik pula nak tunggu. Madam. Ya Nef. Madam, saya pernah dengar ada UIA student dia macam tukar course kan. Dia hadap SEM 1, lepas tu dia tukar course yang dia nak. So macam for example macam saya dah masuk UIA nanti kan, and saya try my best on the first SEM, and then saya try apply other courses yang duration lebih kurang daripada yang business ni lah. Setakat yang saya tahu, awak punya yang ini awak tak boleh tukar course. Tak boleh tukar course langsung lah. Betul. Okay. Sebab yang saya tahu memang itu yang masuk direct dengan dia. Masuk direct dengan dia tu boleh, tapi sebenarnya yang dapat tukar course pun orang kata tak banyak lah. Tak banyak. Ada rezeki ada, tapi yang macam awak punya ni memang tak boleh tukar course. I see. Tu memang kena hadap lah 4 tahun tu kot. Kan. Tapi kalau macam saya kata lah, kalau awak boleh bawa lebih sikit ke kan, kalau dia orang boleh bagi lebih tu, dia tak adalah exactly 4 tahun. Tapi bila awak dah belajar, aku kerja cilik sekejap je. Project madam kan, dia tak ada internship kan. Yes. Lagi satu ada project paper. So kalau project paper tu, kalau awak boleh siapkan 1 semester, semua cepatlah. Ada setengah drag pula benda tu, project paper. Ada sampai 2-3 semester tak siap-siap. So you boleh, maknanya you settlekan dah 1 semester, dia boleh habis on time lah. Itu kelebihannya lah, dia tak ada praktikal. So awak boleh habiskan semua subjek-subjek tu. Projek tu good lah kalau awak nak sambung buat master ke apa nanti, at least you dah ada experience kat situ. And then program ni dia macam, dia bukanlah senang, tapi dia agak lenient sikit lah berbanding yang kalau direct yang UIA punya program macam BBA ke apa ke. Because this one macam soalan dia pun sebab dia made for working student. Jadi dia tak adalah orang kata tough kat situ. Kalau awak join macam contoh awak masuk kelas dengan student BBA dia kan, Bachelor of Business Admin contoh. Dia punya soalan exam apa semua tu lain.
So macam awak ni tak ada, dia memang separate. So dia InsyaAllah lah kalau study tu okay. Tu lah Madam. Sampai Jumaat masa kena fikir lah nak discuss apa. Betul. Kalau kata awak rasa macam bazir, tak naklah bazir masa sangat UIA ni contoh kan, you just proceed je lah ambil private, tapi esok aim lah untuk buat you punya master masuk public university pun boleh juga. At least one of the qualification tu daripada public university. Macam bila nak masuk master tu dah tak adalah susah sangat kan kalau nak pilih public university. Ataupun you pergilah study overseas, ambil setahun buat master, cari Commonwealth punya scholarship ke banyak. Ya, kalau kata awak nak belajar kan, nak rasa juga tak kira nak belajar juga dekat Australia tapi bukan kat uni lah, jangan kan. So you boleh juga apply master, cari scholarship. Sebelum apply dulu dapat penempatan, lepas tu nanti apply. Banyak sangat sebenarnya, kalau you rajin buka je scholarship 2022 ke, kalau habis 2024 contoh. Awak cari scholarship 2024, setiap universiti tu kalau macam New Zealand ke Australia ke, dia ada scholarship yang universiti bagi, dia tengoklah program apa, bidang apa yang awak ambil. Ada yang dia bagi untuk education, ada yang ambil dalam business, ada yang ni every university tu different. So don't stop. Orang kata macam rasa down ke apa ke, sebenarnya banyak lagi. As long as awak ada keinginan untuk belajar, banyak lagi peluang untuk awak nak sambung. Nak pergi travel overseas tu, tak ada masalah. So yang ini untuk degree ni, awak tengok apa yang awak rasa berbaloi untuk awak korbankan. Dari segi yuran ke, dari segi masa ke, dari segi punya prestige ke apa ke. So awak pilih, and then for the next one, dicarilah something yang untuk you punya master ke apa ke, professional course ke, go for it. This is not the end. This is not the end. Allah uji, betul, Allah uji. But then you can plan something better in future. Dulu saya masa lepas SPM, saya memang nak masuk UIA. Masuk pilihan dekat UP, pilihan saya nombor 1 sampai nombor 5 UIA. Tapi sebab masa tu saya sekolah Methodist, saya tak ada subjek-subjek Arab ke apa ke, so memang tak dapat. Memang tak dapat. So saya macam sedih lah. But then saya ambil STP, dapat 5 principal, lepas tu saya dapat offer. Saya tak pilih dah UIA, saya dah takut, saya dah macam serik ke merajuk, tak tahu lah kan. So saya apply, saya dapat UUM untuk buat bisnes, saya dapat masuk maktab untuk buat bahasa Inggeris, saya tidak jadi cikgu English, and then saya dapat masa tu ITM, bukan UITM lagi, ITM untuk buat MESCOM. So saya pilih UUM. Tapi saya macam orang kata rasalah nak belajar kat UIA tu kan, cuma bila dah sekali kedua tu saya dah rasa macam tak nak pilih dah, takut nanti tak dapat, kecewa. But then Allah tu maha mendengar kan, dia maha mengetahui. Bila saya belajar, saya masuk kerja dekat IIC saya masuk 2001, and then 2004 tu saya dilantik jadi Chief Counselor dekat IIC, bawah Counselling Department. IIC offer saya untuk buat postgraduate diploma in counselling dekat UIA. So saya pun alumni UIA juga, walaupun masa degree saya tak dapat masuk. Tapi saya dapat pergi kelas, konvo, ada gambar konvo UIA. So Allah susun tu kita tak tahu macam mana kan. Apa yang kita minta, apa yang kita impikan tu, kita doa je. Tak dapat sekarang tapi mungkin akan dapat in future. Kalau contoh awak rasa awak tak dapat dah belajar macam Fat Uni nak pergi konvo dekat Australia apa, tapi maybe you plan for your master, ataupun your professional course yang mana ambil accounting, CPA ke, carilah, buatlah. Yang penting awak kena ada impian, plan, and then go for it. Saya cakap saya. Saya dulu, saya nak belajar kat overseas tapi my parents tak bagi. Because of takut kan, orang tua dulu kan takut lah kat tempat orang lah apa benda. Tapi macam it won't stop me, walaupun saya tak dapat belajar kat overseas, tapi saya boleh travel lah
Kan, saya boleh travel. Allah bagi rezeki kat situ pula. Meaning that apa yang kita plan, kita minta, kita impikan tu, Allah akan bagi. Allah akan bagi. So jangan stress lebih-lebih, balik pada Allah sebab dia yang maha perancang yang terbaik. So we just follow. We just follow insyaAllah. Tapi yang penting nak buat keputusan ni, jangan tinggalkan Allah lah. Buat istikharah, minta betul-betul, ya Allah ya Tuhanku, tak ada daya upaya aku tak tahu masa depan aku macam mana, kau pilihlah untuk aku sebab aku tahu pilihan kau adalah terbaik untuk hamba-Mu. Aku rasa ini yang terbaik untuk aku, tapi kau bagilah apa yang kau tahu itu terbaik untuk aku. Doa macam tu, insyaAllah Allah pun mudahkan. Boleh? Boleh madam. Yang hari Jumaat tu yang madam nak tahu result ke atau daripada uni sana? Sebab tak dapat lagi yang diploma macam Uni Razak saya DVS saya minta tu. Dia dapat by this Friday ke macam mana madam? Tak, Uni Razak tu belum lagi, nanti kena follow up. UIA pun untuk yang UIA ni kena tunggu. Ini saya yang kena submit info yang dia minta. Cuma sebab tak boleh masuk IIC lagi sebab ada yang result SPM ke apa tu, dia nak ingat sekali dengan bukti. Maknanya dokumen tu kita orang kena scan, kena hantar. Okay. Jadi tak boleh masuk sebab IIC ada kes COVID. So dia orang sanitize malam hari ni. Tak tahu esok boleh masuk lagi ke tidak. Dalam hari Selasa, hari Rabu tu pun dah half day. So saya try dengan Madam Sal, dengan Madam Yan untuk settlekan secepat mungkin. Kalau dapat cepat, kita submit cepat, dia orang akan ni lah. Tak sana pula tahu lah, dia orang punya penilaian proses nak meeting pula macam mana pula kan. Tapi itulah macam Encik Syamsul kata, CEO kata, you just submit je dulu. Kalau you rasa you betul nak masuk UIA, submit je dulu. Dia punya consent letter. Kalau Uni Razak tahu, dah tahu dah berapa kan, at least awak dah tahu dah. Macam Yusof dah tahu dah berapa semester nak kena tinggal berapa semester. So kalau kata transfer kredit yang diploma tu dapat banyak, alhamdulillah lah, lebih bagus lah. Tapi kalau tak pun, itulah yang degree ke degree itulah. Maknanya sama ada awak, contohlah Yusof ada 6 semester lagi, kalau kat Uni Razak 6 semester, sama ada 6 semester ataupun mungkin kurang pada tu. So kalau kata Uni Razak tak keluarkan benda tu lagi pun, tak ada, bagi saya tak ada masalah pun kan. Sebab benda tu kalau bagus, mana yang awak dah dapat ni yang degree to degree tu. So yang awak belum dapat diploma ke degree. Tapi kalau diploma ke degree tu lebih sikit, so at least you dah ada yang mapping yang sekarang. Kalau lebih banyak, so tak ada masalah lah, you akan lebih, orang kata is a good news lah, akan lebih dapat kurangkan semester lagi. Faham je. Okay, nanti bincang dengan mak ayah betul-betul ya. Tu saya kata buat solat istikharah, minta macam mana ya. Buatlah bulan-bulan Ramadan ni insya-Allah ya, minta pada Allah. Jangan macam kalau buat ni macam ni, Allah kalau ni, Allah ni, awak kena firmkan diri awak. Kena firmkan apa yang awak nak sebenarnya. Tu saya kata kalau awak rasa tak nak lama belajar, cari universiti yang tak perlu lama belajar. Tapi kalau awak kata tak kisahlah lama pun, janji yang ini, janji dapat public university, so go for it. Kalau awak kata macam, okay, yuran ni saya nak, yuran ni tak banyak sangat dan semester pun duration belajar pun tak lama sangat, ada universiti dia. So based on your priority. Madam. Ya. Pasal UIA yang list madam bagi tu tadi, tu kena apply juga ke ataupun memang dah kira masuk? Belum, tu kena apply daripada kat mana? Apply kat mana? Dia ada online, tapi yang list ni pun, saya kata list ni pun dia kata belum lagi finalize, sampailah kami hantar information yang warna merah semua ni, barulah diorang akan buat final selection. Itu bila diorang akan umumkan madam? Diorang tak tahulah UIA. Tak tahu. Saya tak berani lah dengan UIA ni. Saya nak minta meeting dengan student pun diorang tak ni. Madam. Lah. Iyalah. Sorry kaca madam, lari topik sikit. UIA ni kan? Kalau hujung-hujung nanti kita mesti kena top up kan? Dia punya fee. Tengok kepada berapa balance awak punya PTPTN lah. Tapi dia takkan cukup-cukup kan?
Rasanya lah tengok. Kalau macam student yang first sem, mungkinlah dia ada lebihan. Sebab daripada PTPTN awak, katalah awak dapat PTPTN hari tu berapa ribu? Tak ingat lah madam. Okey, katalah maksimum dia bagi berapa? 40,000 Katalah 40,000. Dekat IIC ni awak dah bayar 15,000 contoh. So akan jadi 40 tolak 15 ada balance lagi 25,000. Kan? UIA, yuran dia 21,000. Campur dengan recurrent fee everything tu katalah plus minus dalam 24,000 lebih contoh. Jadi tak payah top up apa-apa lah. Oh. Okay, faham. Thank you, madam. Okay, welcome. Ada lagi? Ya. Ya, Syafiqah. Madam, hari tu saya bagi transkrip untuk SEM 1 dengan SEM 2 kan? Transkrip yang saya tengok asalnya tak kira untuk 2 SEM tu. Yang kalau untuk Uni Razak kan? Sekejap. Bentar ya. So dia dah bagi ke macam mana? Sebab itulah. Kalau ikut saya boleh kredit transfer 9 je. Sebab baru kan. Okey, yang ini dah hantar juga apa ni 2 semester. Dah lah kiranya. Tapi tak tahu lah, dia tak keluar lagi lah. Maknanya dia akan tengok yang BCA dengan BBE punya hari tu. Alright. Nanti apa-apa nanti saya akan beritahu lah. Maknanya sekarang ni awak pilih je universiti mana tu. Hopefully kita cepat sebab ada yang saya dapat info KPT pun kadang-kadang sampai 4-5 bulan juga pun. Tapi kita akan follow up lah. Kita tak nak lama-lama macam tu kan. Approval letter dia tu sangat penting untuk kita bawa ke ni. Tambah student international lagi lah, kesian. Kalau tidak nanti diorang kena balik ke negara diorang. Sebab visa tak boleh renew. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Sekejap madam. Expected kejap. Adilah, expected graduate Uni Razak. Katalah kejap. Uni Razak ya, kita semua Adilah ada berapa? Adilah ada 7 semester. Okay. Katalah kalau 7 semester masuk, kita ambil yang biasa lah Julai 2022. Lepas tu jadi 3 semester kan, long sem dia 2 long 1 short. So next semester dia katalah, saya tak tahu saya anggap je January and then Uni Razak tak ambil trimester madam? Tak, dia tak trimester, dia 2 long 1 short. December katalah December March. Ada 7 semester kan? Sekejap ya. December, March 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2023, 2024 dalam 2000 Cuk, kita ni 2021 kan suka hati dia 2023 insyaAllah. Tak ada apa-apa, 2023 Julai. Maksudnya dalam setahun 2 tahun lah, lebih 2 tahun Adilah. Tapi kalau boleh banyakkan subjek lagi, boleh lah. Boleh kurang lagi. Madam. Yep. Betul tak kalau yang saya faham ni, saya dah 3 semester dekat IIC. Termasuk BBE, Ya. Okey. Jadi balance saya lagi 6 semester kan. Tapi sebab tukar program dia tak boleh kira macam tu. Ya ke? Saya kiranya saya baru 1 semester. Itulah kalau ikut baru 1 semester lah. Tapi sebab tu yang saya submit sekali dengan awak punya yang awak dah ambil untuk BBE tu. Kalau dia boleh transfer yang ada beberapa subjek lagi kat situ, mungkin boleh transfer dalam 2 semester lah kot. Sekarang ni Syafiqah dia transfer berapa?
3 Tiga. subjek 9 credit hour. 9 credit hour So kalau ada lagi yang dia boleh transfer tu, mungkinlah jadi satu semester lah. Tu 3 subjek je kan. So jadi satu semester. So kita boleh lagi 7 bulan. 8? Oh, tambah 1. 8 tu satu tu internship ke? Yes. 8 tu plus 1 internship. Kalau kelas 7. Okay. Katalah kalau tak banyak boleh transfer, so banyak lagi lah kan. Ya. Kalau tak banyak boleh transfer, banyaklah lagi kena ambil. Okay. Tapi kan cakap pasal apa ni? UIA ke Uniraza? Uniraza. UIA tak ada. Lepas tu madam, kan katanya Uniraza boleh ambil banyak-banyak, maksudnya kita boleh add on subjek kan, up to 5 subjek macam gitu kan. Tu katanya boleh kurangkan semester. Macam mana madam? Maksudnya kita maksudnya sekarang ni kalau ikut yang berapa balance semester yang awak ada, katalah 8 semester tu berdasarkan satu semester 4 subjek. So kalau kata awak ambil satu semester 6 subjek, kan jadi dia boleh jimatlah dalam dalam 2 semester juga. So akan grade awal ke macam mana? Grade awal lah. Dia Uniraza akan keep track dengan apa yang kita ambil kan? Yes, sama lah macam kat IC kan, ada study plan, dia akan bagi program structure, ada study plan, awak kena ikut lah, kena complete semua tu. Cuma dia tak kisah kita ambil semester bila subjek tu. Kena tengok sebab dia ada yang prerequisite sama macam IC juga. Dia program structure tu kita kena follow, tapi kita boleh macam IC juga kalau ikut study plan satu semester dalam 4 subjek macam tu je. Tapi ada yang bawa 5, ada bawa 6. Asalkan subjek tu di offer semester tu, awak boleh bawa ambil. Right. Okay, lagi soalan? Madam. Yep. UIA tu memang fix 4 tahun. Ya, betul. Even kalau macam saya dari diploma in business pun. Diploma bisnes, kalau tak salah saya, dia boleh transfer 3 subjek sahaja. Sebab UIA ni konten dia lain macam. Dia tak sama dengan mazhab-mazhab universiti lain. Kalau katalah kita ada principal practice of management, dia nama katalah management principle, tapi konten dia lain sebab dia banyak review knowledge kat situ. Dia ada banyak topik-topik yang diinculcatekan yang ilmu wahyu dalam tu. Jadi topik tu katalah kalau kata kita ada 10 topik, dia ada 12 topik contoh. Tapi 5 topik kita je sama dengan 5 topik dia. 5 dia topik yang balance dia tu tak sama. Fatihah, madam kalau dari foundation boleh transfer kredit ke bila masuk UIA? Tak boleh, foundation memang tak boleh transfer kredit. Transfer kredit tu yang saya kata dia ada 2, horizontal. Maksudnya daripada degree yang awak ambil sekarang dengan degree yang akan ambil, itu dipanggil horizontal, yang dia buat mapping tu lah. Ataupun vertical daripada diploma kepada foundation, mana-mana pun memang tak boleh transfer kredit sebab dia punya tu tak sama, level dia tak sama. Dia ada bagi universiti lain pilihan, 9 universiti kan? Okay, sama. Apa lagi soalan? Ada macam call center hari ni. Ya, ada apa yang boleh saya bantu? Hari ni madam. Ya. Katalah saya punya kan Uniraza ni tak keluar lagi kan? Sorry ni UIA tapi saya kat saya Uniraza kan. Uniraza ni tak keluar lagi dia punya finalized listed student kan? Uniraza awak yang pilih dia. Kita yang pilih dia kan? Yes. Tapi kan saya punya kan dia orang tengah tengok lagi kan? Tapi saya tak sign consign lagi. Boleh tak saya sign after dia dah tengok dan dia dah keluar segala tu? Boleh? Dia kena cepat. Sebabnya saya nak push diorang ni pun dekat nak raya kan? So saya kena hantar jugalah before. Yes, semua kena hantar.
sampai lepas tu kan dalam consent letter tu kan ada dia kata in the event of unnatural benda tah. Dia boleh take responsible tu. Yelah dia kalau ada apa-apa something yang ni lah setakat ni memang kita akan guide awak, akan bantu awak sampai awak masuk. Tu je saya fikir madam, tengok Unirazak semua dia setuju dengan fee. Saya macam nak tambah semester pula boleh lagi. Yelah maksudnya saya macam fishy je. Saya pun takut nanti masa tengah belajar pula dia buat. Sebab ada je student. Sebab tu awak jangan risau. Yang apa yang saya kata, apa yang dia janji dekat awak tu, yang itu yang saya nak diorang put in return. Macam nak tambah subjek semester tu, mana-mana pun boleh. Macam IIC pun sama juga macam saya kata. As long as subjek tu di offer semester tu, awak boleh request untuk tambah. Tu lah, kalau boleh saya nak tanya diorang kenapa diorang setuju semua tu. Okay. Sebab bisnes awak tahu tak, bila awak masuk, kalau katalah IIC kan hantar 60 orang lah kata, daripada 69 orang, katalah 40 orang pergi kat dia, dia tak payah keluarkan modal marketing kot. Dia macam dekat situ lah, sebab tu dia boleh ni. And then kita ada nak buat long term relationship lah dari segi kita punya business dengan diorang. Jadi diorang tu yang diorang macam agree. Mana-mana pun saya ni peningnya semua institusi yang saya duk deal ni, kecuali UIA je lah kan, sebab UIA dia mazhab lain kan. Yang lain tu duk tanya, Puan, ada tak student tanya pasal ni, Puan agak-agak bila student akan buat ni, Puan boleh tak bagi kita 20 orang pun jadilah. Saya kata no, my student yang akan choose, I tak akan choose untuk diorang cakap. So you dah bagi apa offer-offer yang sepatutnya, so the student will choose. So sebab benda ni memang sekarang kan, zaman sekarang ni memang perlukan student kan. Jadi memang diorang tak kisah rugi sikit ataupun tak untung, as long as dia ada dapat. Itu business nama dia. Diorang, reputation diorang tu lah. Tapi Unirazak ni sebabnya dia modal dia besar. Dia punya financial dia strong lah setakat yang saya tahu. And then dia ada banyak dengan apa scholarship lah apa. Bila banyak institusi tu banyak dapat scholarship, maksudnya benda tu institusi dia orang percaya. Sebab tu dia berani nak offer. Maknanya dia okay. Tak, sama-sama dia habiskan dulu. Tak, dia macam Chinese punya business lah. Dia not go for quantity kan, tapi dia yang penting okay, katalah masuk 10 orang pun tak apa. Dia dapat, kalau kata sepatutnya dia untung, katalah seorang student ni dia untung 10,000 contoh. Kalau masuk ni dia dapat untung 5,000, tak apa, janji untung. That's how Chinese punya business kan. Kalau macam kat setengah ni, tak boleh, kita mesti nak untung juga 10,000. Tak dapat, tak nak. So sekarang ni diorang, mana-mana institution pun dia tak ada demand tinggi sangat lah because of the keadaan sekarang ni. Sebab tu dia boleh janji dan saya tahu diorang takkan rugi pun. Sebab cost tu diorang boleh control. Dan it's a good for you guys lah kan. Maksudnya bila berlaku benda macam ni, awak boleh ambil lah peluang-peluang ni. Pada win-win situation lah. Awak pun dapat something, diorang pun dapat something. Yang tak winnya IIC. Kenapa? Sebab kita memang hantar awak tahu berapa juta kos kita lepas, berapa tuition fee balance yang patut awak bayar dekat kita terpaksa bagi dekat orang. Maksudnya awak sama tempat orang, juta tau. Kan. Tapi orang kata tak apalah, ini nak buat macam mana, Allah ambil sikit. Saya percaya Allah ambil sikit sebab Allah nak bagi banyak nanti in future, insyaAllah. Buat doakan ya. Okay, Maida. Yang pasal subjek tu, macam setiap semester kita dapat 3.5 above, yang ambil PTPTN tu kan boleh half kan, Maida, ingat tak? Macam at the end of semester, kalau semua semester dapat 3.5, dia macam dia boleh cut half fee tu. PTPTN PTPTN? Yes, PTPTN tu. Maknanya dia kalau macam sambung uni lain tu, contoh fee lepas dah finalize semua benda, kita assume dalam 19,000. So at the end of the semester kita dah belajar complete dekat universiti baru tu. Kalau kita dapat, kita maintain kita punya CGPA semua, dia akan tolak lagi lah kita punya PTPTN tu. Itu ikut pada PTPTN punya agreement lah. Kalau dia kata memang ada, boleh convert pada scholarship ke apa, memang boleh lah. So itu dengan PTPTN. Okay. And then bila awak masuk nanti, awak cari juga scholarship. Sebab sekarang ni ada je yang dia bukan ada Unirazak sendiri pun. Unirazak ada scholarship dia sendiri, awak boleh apply.
once awak dah dapat offer letter semua, awak boleh apply juga macam MARA ke apa scholarship, just apply je. Ya, especially kalau macam accounting tu, ada saya, hari tu siapa ke share dengan saya, ada scholarship yang di offer untuk program-program tertentu. Jadi awak boleh apply. So ni aku pakai tau semalam. Aku pakai semalam. Ya, awak boleh apply lah scholarship ya. And then kalau PTPTN tu jaga CGPA jaga. Kalau betul ada, awak tengok ada agreement, ada tak dia mention kalau dapat 3.5 and above boleh bayar half ke 50% ke, yang tu dia akan bagilah. Macam saya belajar dulu pun ada juga, saya bayar 25% sahaja. Itu dalam agreement. Maknanya saya dulu pinjaman saya dalam 16,000 masa saya buat degree, and then saya savekan satu semester, so saya compresskan, saya buat instead of 4 tahun saya buat 3 tahun setengah, so saya punya GPA punya loan dari 14,000 lebih, 14 ke 14,000 lebih, and then saya cuma bayar 25% sahaja. Itu dalam agreement ada, maknanya kita jaga je CGPA kita, and then kita dapatlah benda tu. Atau Just like macam Chinese lah, masa dulu saya tak tahu sekarang ni PTPTN ada offer lagi tak, bila first class dapat 3.5 and above, dia boleh convert awak punya loan tu kepada scholarship. Awak kena tengok, saya tak sure PTPTN ada tak lagi. Dulu dia offer macam tu, and then Chinese, student yang Chinese ni, diorang memang grab that opportunity. Diorang memang belajar untuk score 3.75 and above. Dan memang diorang tak payah bayar pun PTPTN. Cuma saya tak tahu sekarang ni diorang ada tak lagi skim tu. Awak boleh check dengan PTPTN, tengok dalam dia punya website ke apa. Ya. So this is the time lah, kalau benda ni ada macam Yusuf kata, dia kata 50% ke kan. So this is the time you start balik fresh daripada CGPA 4 flat. Awak sebenarnya bila pergi tempat baru, CGPA awak adalah 4 flat. So it depends on you sama ada awak nak maintainkan 4 flat ataupun awak nak kurangkan dia. Kalau dekat IIC, awak dah tak boleh nak pergi lebih pada tu dah. Kalau katalah sekarang ni awak 3.5 ataupun 3.3 nak pergi, sebab awak dah ambil banyak subjek. So kalau kita kira nak pergi kepada 3.6 ke tu pun agak tough, sebab dah ambil kita punya bahagi tu dengan jumlah kredit awal yang besar. Tapi bila awak pergi tempat baru, salah satu rahmat dia ialah you start from fresh. Awak punya CGPA adalah 4. So terpulang pada awak nak kurangkan ke tak. Awak nak maintain 4 flat ataupun awak nak kurangkan, it depends pada awak punya effort. So awak boleh kat situ, ada dia punya kebaikan dia. Madam. Ya. Scholarship tu bila kami dah sah jadi student dekat sebuah universiti tu baru boleh apply Yes, betul. Sebab dia nak ada offer lagi. Okay. Awak buka kalau Unirazak, awak tengok lambat-lambat dia punya scholarship dia. So boleh. Ataupun yang lain-lain pun buka je scholarship Malaysia. Tapi yang baru dah saya tahu bila tarikh tutup dia, sebab anak saya pun ada buka juga tengok hari tu, tapi sebab program yang dia ambil tu tak ada dalam list, so dia tak boleh apply lah. Kalau tidak dia boleh apply. Madam. Ya. Tadi nama-nama yang dekat Unirazak tu diorang dah siap untuk yang credit transfer punya. Tapi itu yang credit transfer degree to degree lah. Yang kalau ada diploma to degree tu belum lagi. Okay, thank you. Alright. So kita harap diorang dapat cepat jugalah, tapi nak push diorang pun banyak benda sebab credit mapping ni bukan senang tau. You nak kena tengok satu-satu, ambil masa lah. InsyaAllah. So macam saya kata lah, awak dah ada dah credit transfer tu, sama ada awak dapat lebih daripada tu ataupun sama, itu je. So boleh dah buat decision. Maknanya kalau kata awak pilih, contoh awak pilih Unirazak yang awak daripada diploma, sama ada awak dapat lebih lagi ataupun sama yang macam yang anda ada sekarang. At least you dah tahu kan. Kalau dapat lebih credit transfer, alhamdulillah lah, kurang semester. Kalau macam UIA, memang awak kena main setting awak 4 tahun. Okay, ada lagi soalan? So far tu je lah madam. Okay, alright ya. So kalau apa-apa boleh WhatsApp saya pun, sebab saya nak buat meeting awak pun saya kena ada info. Daripada ni bila tak ada info tu susah nak share. Dan diorang kejap macam tu, kejap macam ni kan. Itu yang macam saya
jadi serba salah. Saya macam ya Allah, ada orang ni kan, geram pun geram juga bila saya tanya, oh belum lagi boleh confirm, belum lagi yang dengan UIA ni lah, yang tempat lain tu saya tak ada masalah. And then saya boleh advise lah. Kalau private university tu, kalau awak ada pilihan among private university tu, saya boleh advise. Kalau awak kata nak antara Unita, Uniraza, KUTPM, KLMUCA, itu saya boleh bagi recommendation. Kan? Tapi kalau ada pilihan antara Uniraza dengan UIA, itu dia punya, tu dah lain dah. Priority dia tu lain, dia kena tengok. Sebab kadang awak kena, yelah family juga. Tapi nasihat saya, even itu permintaan family ke mak ayah ke, tapi awak kena fikir awak yang nak belajar. Awak yang kena hadap benda tu. Kan? Kalau apa pilihan awak tu mungkin lari daripada apa yang mak dan ayah awak impikan, kan, dia ada dua je. Kalau awak boleh korbankan benda tu, awak ikut pilihan mak ayah awak, ya. Anak yang ikut pilihan mak ayah tu, Allah, orang kata anak soleh, solehah kan, adalah ganjaran dia. Tapi kalau awak rasa awak tak mampu nak ikut, so awak rasa awak tak nak sambung banyak, lama lah apa benda, kalau compared to UIA lah, ya, saya cakap ni pasal UIA. So you kena make sure diorang faham, and then plan something. Maknanya in future you can belajar juga something yang ada related dengan UIA ke ataupun apa-apa public university yang awak nak. Atau macam saya kata lah, you muda lagi, pergi je study overseas. Habis COVID lagi 3-4 tahun ni awak habiskan degree, fly je, try Canada. Canada is one of the best place untuk sambung. Kalau nak pergi tempat yang selamat, pergi dekat New Zealand. Kalau rasa kos tak tinggi sangat, dekat nak balik, pergi Australia. Ya, kalau nak rasa nak minat bola, pergilah UK. Kan? Sambil-sambil tu boleh travel. Ya? So, yang itu you can plan in your future. Ya? Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Allah akan bagi. Allah akan bagi, insyaAllah. Kalau Allah kata itu yang terbaik untuk awak lah. Kan? Medium ni suruh doa-doa tak dapat pun kan. Itu Allah punya perancangan. Kita doa je. Tapi impian kita tu, kalau kita terdetik dalam hati kita tu, insyaAllah Allah akan tunaikan. Cepat dengan lambat je. Ataupun dia kalau dia lari pun lari sikit je. Ya? So jangan kata give up, tak boleh nak study, graduation. InsyaAllah, saya yakin awak semua ada je peluang. Dapat peluang untuk belajar overseas. Sama ada awak nak dengan tak nak je nanti. Kalau awak dah habis esok kalau kata, ya Lia. Saya nak tanya. Ya. IIC. Sorry Meda, lari topik lagi. Tak apa. IIC macam tak nak ke try minta ehsan daripada institut lain ke? Macam selain daripada UIA, selain daripada Unita, Uniraza, sebab rasa macam dah tak ada hope, macam dah tak ada choice macam yang okey sekarang ni. IPTA tak ada madam. IPTA memang tak ada. IPTA memang USM ke UM ke, ada orang punya prosedur lagi kena apply through UPU. Memang tak boleh lah. Kalau kita cerita masalah ni ke apa ke, memang dia orang tak kena accept kita lah. Dia awak boleh apply, tapi awak kena apply daripada, kalau awak daripada foundation, apply foundation lah. Kalau awak daripada diploma, apply dari diploma. Macam kalau IIC yang tolong buat dekat UIA semua tu tak boleh juga kan? Dia prosedur dia tu banyak. Even UIA ni pun kalau ikut dia punya, kita punya atuk lah kan, pun banyak cerita. Itu pun berkira tu. Betul. Tu kata dia anggap macam okey, itu bapa kita ni anak tapi anak tiri. Dia macam tu. Kan nak buat macam mana kan? Dah dapat bapa macam tu, ikut je lah, redha lah. Kita try je lah kan. Dah lembut dah ni, dah cakap baik-baik dah ni. So kan kita cakap garang-garang, kan dah haka pula, tak masalah. Itulah. Macam KPT tu diorang punya suggestion ke macam mana? Tak, ini apa yang institution carilah. Sebab kita kan ada, IIC ada deal juga dengan universiti-universiti ni. So kita cari universiti yang senang kita nak deal. Sebab tu yang kita boleh dapat macam universiti ni boleh waive tuition fee, yang ini boleh bagi macam ni.
Macam Cyberjaya. Macam Cyberjaya ni cuma diorang okey, cuma subjek dia tu lah tough sikit. Nanti Dan juga tuition fee dia tu. So Cyberjaya ni sebab saya dulu MPA panel. Saya pernah audit center mana tu. Okey, saya pernah pergi audit dekat Cyberjaya untuk diorang mendapat akreditasi program. Jadi bila saya pergi deal dengan diorang, profesor yang saya deal untuk diorang buat mapping, so diorang kenal. Maknanya kita ada good relationship lah kat situ. Tak pergi serbu yang bukan-bukan. Kita kena tengok reputation. Sebab kita tak nak bagi awak tangkap muat je. Even dengan UK, sebab kita kalau boleh tak nak dengan US Australia, sebab bila pandemik ni kebanyakan feedback kita dah try cari yang universiti yang deal dengan Australia. Kebanyakan feedback dia kata Australia bila pandemik memang sangat tak function, tak buat kerja, nak contact susah, nak deal susah sebab diorang ni sangat takut. Diorang work from home, diorang memang tak work sebenarnya. Sebab tu kalau macam kami communicate dengan Federation through email, kita call dia tak angkat sebab dia tak ada kat office. Dia tak akan bagi macam handphone number ke, tak ada. Diorang punya prosedur memang tak ada macam tu. So itu yang susah. Macam sekarang ni pun untuk ada sebab IIC kan tak ada degree baru. So kita pun cuba nak propose lah untuk nak cari degree baru. Macam tu lah. Kalau Australia memang 6 bulan ke sampai hujung tahun ni memang tak nak ada apa-apa collaboration. Mana-mana universiti dia dengan luar. Diorang rasa susah. UK tu pun adalah beberapa yang kita hari tu kita ada buat meeting dengan US, universiti dekat US. Tengoklah feedback dia macam mana. Minggu depan akan ada satu dengan UK, insyaAllah, untuk degree program. Itu pun baru nak meeting lah, nak tengok macam mana dulu kan. Sebab kita nak kena tengok juga tuition fee, tak naklah yang mahal-mahal, kesian kat student. And then kita tak naklah ambil universiti yang top 100 ke, sebab nanti dia punya study tu tough, kesian juga kat student kan. Sebab biar orang kata at least you belajar pun taklah susah sangat, at least enjoy as a student life kan. So benda-benda macam tu, banyak benda lah kita ambil kira. Lepas saya settle awak semua benda ni, sekarang ni kita pun tengah duduk gerak untuk cari degree program baru lah. Okay. Dah, tak ada soalan dah? Tak ada, madam. Alright, okay. So, buatlah pilihan. Kalau apa-apa nak tanya, WhatsApp saya, ya. Alright. Nak tengok calculation ke apa ke, saya boleh tolong, insyaAllah. Tengoklah macam tu kan. Tapi nanti awak boleh dapatkan daripada finance lah, berapa balance yang awak ada dekat IIC tu kan. Awak approve PTPM berapa, dah bayar berapa, so ada balance berapa. So, at least awak tahu kan. Yang itulah amount yang akan dibawa nanti. Okay? Medium. Ya. Kalau sebelum start SEM baru, apa saya cakap kejap. Okay, contoh duit SEM ni kan dah masuk. I mean SEM lepas. Okay, then kalau start SEM baru, tapi kita orang still tak, kita orang belum lagi masuk dekat institut lain. Duit tu still akan ditukar kepada nama yang institut yang baru ataupun stay je dekat situ, macam tu je, kira burn. Setakat ni saya tak boleh nak jawab sangat tau, sebab pasal PTN saya tak tahu sangat. Tapi setakat yang saya faham, nama awak still dekat IIC. Sampailah surat KPT tu dapat, kita akan submit kepada PTPN. Kita tahu okay, student pilih untuk masuk ke universiti ni, so nama tu akan tukar ke institusi yang baru. Tapi tak tahulah, takut juga macam Kak Faini tu cakap hari tu, kalau SEM tu tak ada apa-apa subjek and nama kita orang still under IIC, berkemungkinan duit tu kira macam tu je lah, masuk dekat IIC lah, sebab kira macam salah kita orang tak ada subjek. Tak, dia tak masuk ke IIC sebab IIC bila dia nak claim duit PTPN, dia kena hantar result exam awak. So awak tak ambil subjek, so tak ada result, jadi kita tak boleh nak submit. Maknanya duit tu dia tak akan kacau lah. Okay, faham. Faham kan? Okay. Alright. Thank you, madam. Okay, welcome. Okay, so kaunter pertanyaan ditutup. Sekarang ni pada awak lah untuk buat keputusan, ya, bincang elok-elok, fikir elok-elok.
ya, buatlah keputusan yang terbaik, ya, insya-Allah. Saya doakan Allah pemudahkan semua, ya. Kita akan proses secepat mungkin. Kalau ada apa-apa boleh tanya, ya. Doakan jugalah Allah bagi kelancaran pada kita semua, pada saya, pada Madam Salina, Madam Suryanti untuk settlekan benda ni secepat mungkin, ya. Saya nak awak esok buka semester, orang kata bulan Julai ni, at least paling lewat bulan Julai ni dah awak dah pergi kat tempat baru. Ya, walaupun ayat tu saya tak suka awak pergi tempat baru, saya sedih, tapi tak apalah untuk kebaikan awak. Kalau kita sayang, kita kena lepaskan, ke tak? Alright, okay. Okay, thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye-bye. You Okay, you too. Okay, Sakina, welcome.